warahmatullahi wabarakatuh. Kalimah tayyibah, kalimah iman. Hadis ke-48. An Itban bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yashhadu ahadun an la ilaha illallah wa anni rasulullah fayadkhulan nara aw tat'amahu wa huwa ba'dul hadis rawahu Muslim bab ad-dalil ala an man mata. Sayyidina Itban bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala dan aku yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pesuruh Allah, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka atau dimakan oleh api neraka. Hadis riwayat Muslim. An Abi Qatadah an abihi radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah fadhalla biha lisanuhu wa tama'anna biha qalbuhu lam tatma'hu an-nar. Rawahu Baihaqi Sya'bul Iman. Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada bapanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya Muhammad pesuruh Allah, hingga lidahnya menjadi lembut dan hatinya menjadi tenang kerana banyak menyebut kalimah taibah, nescaya dia tidak akan dibakar oleh api neraka. Riwayat Baihaqi. Alhamdulillah tuan-tuan dan mulia, pagi ini kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk kalimah tayyibah, kalimah iman. Hadis yang ke-48 diriwayatkan oleh Itban bin Malik. Itban bin Malik ni salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itban ni apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, jadi sahabat-sahabat daripada Muhajirin daripada Mekah yang pergi ke Madinah ni disaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang Madinah, supaya orang Mekah yang datang sehelai sepinggang, tak bawa harta, dengan keadaan yang susah ini dapat saudara di Madinah dan dapat bantuan. Jadi Itban ni dia orang Madinah, orang Ansar lah Madinah. Dia ni disaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Umar Al-Khattab. Jadi Umar Al-Khattab tu disaudarakan dengan Itban. Jadi Umar bila sampai Madinah tu adalah saudara dia di Madinah dalam kalangan orang Ansar. Banyaklah dapat membantu Umar Al-Khattab. Diceritakan bahawa Itban bin Malik ini, dia ni daripada Bani Salim. Salim. Ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Itban. Di antara kisah yang menarik ialah pernah satu ketika dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia minta ta'azzur, minta keuzuran daripada untuk solat di masjid, katanya. Boleh tak? Dia kata kalau solat dekat rumah, kata. Nabi dia tanya, kamu dengar ada azan? Lepas tu dia kata, dengar. Dia kata kalau dengar tak boleh, kena sembahyang dekat masjid. Kata, tu kita ingat pesanan Nabi kepada Itban. Dia minta excuse daripada pergi ke masjid. Nabi kata kalau dengar azan, iza sami'an nida, bila dengar nida azan itu kena salat dekat masjid. Itu arahan daripada Nabi. Itban ni dia ni jadi imam dekat kampung dia. Dia dekat Madinah tu ada satu tempat dekat Bani Salim tu, dekat dengan Masjid Jumaah, dekat on the way nak pergi ke Quba, tak jauh lah, mungkin dalam 3-4 km gitu daripada Masjid Nabawi. Dia jadi imam dekat
kaum di Bani Salim. Dia ikut dengan Nabi perang-perang Badar, perang Uhud. Tapi di akhir usia dia dah tua, dia jadi mata dia jadi kabur. Dia jadi macam buta lah, tak nampak. Jadi dia nak pergi ke masjid daripada rumah dia tu, nak ke masjid ada lembah yang menyebabkan dia susah untuk pergi ke masjid untuk jadi imam. Oleh sebab itulah dia minta dengan Nabi nak semayang dekat rumah. Kemudian satu ketika dia menjemput Nabi SAW. Dia minta dengan Nabi supaya datang ke rumah dia, semayang dekat rumah dia. Supaya dia nak jadikan tempat di mana Nabi SAW solat itu bagi tempat untuk dia semayang, dia sujud. Maka satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar datang ke rumah tempat ni, semayang dekat situ rumah Nabi. Dan lepas Nabi semayang tu, kemudian baru dia dijamu dengan makan. Kalau tengok daripada kisah para sahabat ni, Nabi bila pergi rumah sahabat, dia buat ibadat dulu. Datang rumah sahabat, buat ibadat dulu. Maksudnya semayang dulu. Lepas semayang, dengan Abu Bakar duduk, itiban dia jamu lah, makan gandum ke roti canai. Allah, tak ada lah roti canai kan. Maksud ada hidangan dekat situ. Tapi maksudnya adab Nabi tu pergi dia ibadat dululah baru makan. Jadi kalau kita ada majlis apa-apa kena ibadat dululah, doa-doa dulu kan. Jangan makan dulu kan. Itu adab yang dibuat oleh Nabi SAW. Dan selepas Nabi dia salat kat Umar Itiban tu, barulah tempat tu dia dijadikan sebagai masjid. Kita kata Masjid Itiban bin Malik. Ramai para sahabat semayang dekat situ. Tu kisah Itiban bin Malik. Seorang sahabat yang rapat dengan Nabi SAW. So dalam hadis ini dia kata la yashhadu ahadun, tidak menyaksikan seseorang tu kalimah la ilaha illallah wa anni, dan aku ini adalah Muhammad sebagai pesuruh Allah. Maka kata Nabi SAW, orang yang membuat penyaksian kalimah tayyibah, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini, kata Nabi, dia ni tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka, tidak dimasukkan dalam api neraka. Autat ma'ahu, ataupun yang kedua, api neraka pun tak boleh nak makan dia. Satu, tak dimasukkan ke dalam api neraka. Yang kedua, kata Nabi, kalau masuk api neraka pun, api neraka tak boleh nak membakar dia. Itu hebatnya orang yang ada dan mendiri dia kalimah la ilaha illallah, kalimah tayyibah, kalimah iman. Kemudian teruskan dengan hadis yang ke-49. Hadis Abi Qatadah an Abi. Hadis ni diriwayatkan oleh Qatadah an Abihi. Maksudnya dia bawa hadis ni, dia baca, diriwayatkan daripada bapa dia, daripada Abi an Abi. Abi Qatadah. Abi Qatadah juga salah seorang sahabat Nabi yang hebat. Dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Uhud, ketika mana Nabi SAW kan memula orang Islam dah menang, kemudian Nabi suruh duduk atas bukit, orang Islam dah menang pada ketika itu, dah separuh lah, dah dapat panah, orang kafir pun lari, Abu Sufyan dengan Khalid Al-Walid dah lari masa tu. Lepas tu bila orang Islam turun tak ikut arahan Nabi, ketika itu baru kena serang balik. Jadi waktu kena serang balik itulah Nabi SAW teruk kena Nabi sampai lari ke bukit. Ketika itu ada dua orang sahabat yang take over Nabi. Seorang dekat depan, Abu Dujanah, yang tahan Nabi, kena libah dengan parang, dengan panah. Kemudian yang Abu Qatadah ni dia duduk belakang Nabi. Seorang cover depan, seorang cover belakang. Abu Qatadah ni cover bahagian belakang. Cover lah, kena pedang semua, kena campak dengan lembing kan. Sampai satu ketika Nabi dah sampai dekat bukit tu, macam mana serangan tu menyebabkan Abu Qatadah ni dia kena bahan serangan tu, mata dia tu terkeluar. Bila mata dia terkeluar, dia kata, Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dia kata, mata aku dah terkeluar. Dia kata. Kemudian Nabi SAW dia ambil tangan Nabi, dia ambil mata tu, mata Abu Qatadah tu dimasukkan balik. Kemudian baru elok balik. Tu mukjizat Nabi SAW. Hebatnya Abu Qatadah tu, dia mempertahankan Nabi SAW balik, menarik cerita tentang dia. Dalam hadis ini disebutkan Abi Qatadah dia membawakan riwayat ini daripada bapa dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man syahida an la ilaha illallah. Siapa yang menyaksikan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Fadhalla biha lisanuhu, yang mana selalu disebut kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menjadi zikir dia. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha. Sampai kata Nabi fadhalla lisanuhu, lembut jadi lidah dia. Watma'anna bihi qalbuh, hati dia pun jadi lunak. Hati jadi lunak, lisan lidah dia pun jadi lembut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam tatma'hu an-naru. Maka dia ni tidak akan tubuh badan dia ni dia akan dimakan oleh api neraka. Kalau masuk dalam neraka tak terbakar. Sebab apa? Sebab ada kalimah la ilaha illallah dalam diri kita. InsyaAllah tuan-tuan kita fahami dua-dua hadis ini betapa pentingnya kalimah tayyibah, kalimah iman ini sentiasa ada dalam diri kita, tidak kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala sekali. Dan pentingnya zikir-zikir kalimah tayyibah ini, ada kelebihan dia disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita fahami, kita amal dan kita sampaikan. Wallahu a'lam.